كل القلوب إلى الحبيب تميل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husin bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail Rabbi habli hukma wa alhiqani bis salihin ja'alli lisana sidqin fil akhirin. Shadaqallahul azim, yang bermaksud Rabbi habli hukma, wahai Tuhanku, berikanlah daku pengetahuan ilmu agama, wa alhiqani bis salihin, dan hubungkanlah daku dengan orang-orang yang saleh, wa ja'alli lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah bagiku sebutan yang baik, nama yang harum dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Suratul Syu'ara, para penyair, ayat 83-84. Jadikan ayat 2 ayat ni sebagai kelaziman bila kita menuntut ilmu. Moga-moga Allah bukakan kepada kita pintu kefahaman ilmu dan Allah rapatkan kita dengan golongan orang yang soleh, terutamanya alim-alim ulama. Moga-moga kita dapat bersama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Baik. Sebelum tu untuk sekalian kita semualah, pelajar pondok, pelajar tahfiz dan juga sahabat-sahabat yang menonton melalui Facebook kita tu, kefahaman kita dulu kita nak faham kenapa kita kena mengaji ilmu sifat 20 ni dulu. Sebab kalau orang dia tak faham, dia buat dia tu ala kadar lah, buat ala kadar ataupun buat atas sebab disuruh. Sebab pondok suruh, sebab kitab tulis, sebab tok guru baca, sebab gini semua. Dia tak jelas. Bila dia tak jelas, dia tak reti guna. Macam orang yang tak kenal pistol, walaupun dia ada pistol, tapi saat musuh datang, dia tak reti nak nembak. Sebab dia sendiri tak kenal apa yang dia ada. Ambil ilmu sifat 20, ambil ilmu agama, ambil ilmu kitab-kitab daripada tok-tok guru, hafal macam-macam dalam kepala, tapi dia tak faham dengan jelas apa tujuan dia mengaji. Akhirnya bila saat hujah musuh datang ke sebagainya, ataupun ujian Allah kepada dia, dia tak tahu nak guna ilmu yang dia telah belajar dia. Kerana kata asar ulama, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal seperti pokok tanpa buah.
maknanya tak ada faedah, tak ada hasil. Lepas tu kita jangan berjalan dengan menutup mata. Maksudnya kita bergerak, kita berjuang, biar jelas apa yang kita juangkan, apa yang kita buat. Kita mengaji sifat 20, biar jelas kenapa aku kena alim sifat 20 ni, aku kena mengaji, kenapa aku nak perlukan ilmu ni. Baru bila kita faham keperluan dia, baru kita bersungguh mencarinya. Seperti mana kereta yang kehabisan minyak, bila dia tahu betapa pentingnya minyak, baru dia bersungguh mencari stesen minyak. Baru dia tahu, oh ini gunanya nak gerakkan kereta. Tapi kalau dia pun tak kenal, macam budak-budak main pakai kereta je. Ataupun budak-budak bawa lepas dapat lesen, dapat pula kunci van sekolah. Dia bawa tu mana dia tengok meter minyak. Tak tahu, tak sangkut tengah jalan. Sebab dia tak kenal. Ni tujuan kita belajar, nak biar kenal. Baik. Jadi ilmu sifat 20 ni asalnya bermula daripada yang paling utama sekali, iaitu disebut di dalam rukun Islam. Yang pertama iaitulah mengucap 2 kalimah syahadat. Itu asal daripada situ. Bila nak mengucap 2 kalimah syahadah, dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu tu asal katanya shim hadal, syahadat. Syahadat tu maksudnya saksi. Saksi tu artinya dia melihat. Dia lihat tu pula bukan lihat dengan mata kepala, lihat dengan dia tahu, dia faham dan dia yakin. Tu makna saksi. Saksi ni dengan keyakinan. Macam orang tu tuduh orang tu mencuri, kemudian polis kata bawa saksi. Saksi datang, saksi tu dia mesti yakin sungguh mengatakan bahawa orang tu yang suspek tu betul-betul memang dia mencuri. Sebab apa? Sebab dia nampak. Saya nampak memang dia masuk dalam kedai. Saya nampak dia ambil barang. Saksi tu panggil saksi. Jadi bila sebut aku naik saksi bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah, maknanya aku tahu dengan sungguh, dengan jalan yakin, bukan main-main, bukan ragu-ragu, memang tak ada Tuhan melainkan Allah. Itu makna saksi. Lepas tu bawa pada syahadah kedua, aku nak saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Maknanya aku yakin sungguh-sungguh, tak ada keraguan bahawa Muhammad bin Abdullah yang aku baca sirah dia itulah Rasulullah, pesuruh Allah, kekasih Allah, utusan Allah. Tu maksud syahadah. Suatu kata Tok Guru, asyhadu bermakna a'lamu. Maknanya aku naik saksi itu artinya aku tahu. Nak jalan pada tahu kena ada apa? Ilmu. Macam kita selalu bawa sebelum ni. Iman tu percaya. Nak percaya dia kena yakin. Nak yakin dia kena kenal. Nak kenal dia kena tahu. Nak tahu dia kena ada ilmu. Jadi manakan mungkin orang yang mengucap 2 kalimah syahadat tetapi dalam keadaan jahil, adakah sah iktikad ni? Situ yang kita takut, situ yang kita khawatir. Kita mengucap 2 kalimah syahadah lama, tetapi adakah kita yakin dengan 100% dengan apa yang kita ucapkan? Macam mana mu nak yakin sedang mu pun jahil? Macam mana mu nak yakin sedang pun mu pun tak tahu? Macam mana nak tahu tak, kamu tahu ke tak tahu? Kamu akan diuji. Bila ditanya pada kamu, bila sebut Allah ni ada tak ada, kita akan jawab ada. Takkan nak jawab tak ada? Ada siapa nak jawab tak ada? Campak lebih. Kita jawab ada lah. Tetapi bila ditanya buktikan ada, macam mana ya? Bila tak boleh nak buktikan, situ sangkut. Ini yang termasuk dalam golongan taklid, ikut sahaja. Taklid ni setengah pandang ulama kata sah iktikad dia, maknanya iman dia sah. Sebab apa? Sebab diikut, tetapi dikhawatiri risikonya besar. Berapa risiko besar? Takut yang diikut tu salah. Kalau ikutnya betul tak apa. Lagi-lagi zaman kita, zaman akhir zaman ni, fitnah yang berleluasa, waktu fikrah yang terlampau banyak pecahan. Ada pahaman Wahabinya, ada pahaman liberalnya, sekularnya. Jadi tak dapat tidak, keperluan sifat 20 sangat mendesak. Kalau berbanding dengan zaman dahulu, mungkin pecahan tu tak begitu besar.
Tetapi itu pun ulama sudah tekan, apatah lagi di zaman kita yang pecahannya begitu ketara. Lagilah teramat-amat penting. Jadi nak bagi faham yang tu dulu. Faham ni baru jelas kenapa kita kena mengaji. Baru bila kita faham kenapa kita kena mengaji, barulah bersungguh-sungguh kita mengaji. Bila bersungguh-sungguh kita mengaji, barulah kita tak nak balik. Tak betul. Sebab apa? Sebab pagi hari masa Tok Guru mula-mula buka kitab Matan Ummul Barahin di pondok ni, hari pertama pondok berjalan tahun 2012 kalau tak silap. Hari pertama tu, itulah hari yang pertama dalam sejarah. Mulanya 1 hari bulan 9, Tok Guru buka kuliah subuh kitab Matan Ummul Barahin. Kecil je kitab tu, nipis. Asalnya niat hati Ana sendirilah memang nak balik KL sebab tak tahan. Hidup pondok ni kita ingatkan hidup dia macam kat kolej lah, ada asrama lengkap dengan bilik air apa semua. Tengok Allah. Dulu lagi dahsyat, mandi kat bilik apa nama tu? Rumah apa nama? Hotel tu. Veteran. Nah, geng-geng veteran punya rumah. Bilik air satu tu je. Beratur duduk cangkung macam cerita Piramli tu. Nak baru gigi langkut kat mulut. Duduk tunggu seorang masuk, seorang keluar, seorang masuk, seorang keluar. Kan? Nak kena bangun awal sebab kalau tidak lambat habislah terlepas sebab bilik air satu. Hari ni kita bilik air banyak tu, banyak bangun lambat. Kan? Dulu sebab tu dia memang gitu. Lagi susah, lagi bersungguh pada sudut pengajian, ibadat ni. Tapi bila senang, ni yang kita takut. Sebab tu Tok Guru memberi nasihat kepada rakan-rakan perjuangan PAS. Yang aku takut bukan masa kita kalah, tapi yang aku takut masa kita menang. Yang macam ni tak, macam pengajian kita. Yang kita takut bukan masa kita susah, yang kita takut masa kita dah selesa. Tu. Jadi asal daripada 2 kalimah syahadah itulah, maka nak kenal, nak saksi, nak yakin bahawa Allah itu Tuhan, Muhammad itu Rasul, maka terbitlah pelajaran ataupun pengajian sifat 20 ni yang dipelopori oleh siapa? Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari sifat pertama sampai 13, Imam Abu Mansur Al-Maturidi daripada 14 sampai 20. Mana dia tambah lagi 7. Hidup mereka berdua di zaman yang sama, sekitar 300 tahun lebih, tahun hijrah. Jadi daripada susunan itulah, untuk tujuannya sifat 20 tadi, nak mentahqiqkan dan nak meyakinkan kepada kita bahawa Allah itu Tuhan, tak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad itu Rasulullah. Itu tujuan. Jadi bila kita faham, kalau Wahabi bantai kita, dia tanya mana apa belajar sifat 20, zaman Nabi tak ada sifat 20. Kita boleh jawab. Sebab apa? Sebab kita faham. Ni bila bang tolong bang. Bang masuk dalam grup tu bang, Wahabi bantai bang. Saya tak boleh jawab. Allah. Ni macam mana? Takbir buat. Atau musuh datang habis dengan benda pedang hilang. Tak boleh dia tu. Kan? Kita jumpa Tok Guru atau jumpa guru kita nak untuk isi peluru je. Kan? Bukan bagi senapang kat Tok Guru tolong tembak, saya tak tembak. Dan macam tu masuk pondok apa ngaji. Macam tu faham maksud dia. Faham tak? Kias dia tu. Dia tembak kera ke apa. Dah hujung lagi. Belum lagi. Tak tahu aja dia ni. Baik. Jadi daripada situ maka kata hakikat makrifahnya, ulama gariskan panduan untuk nak betul-betul kenal, untuk nak jadi saksi tadi tu, syarat dia 3 dah. Macam kita ni sebut ni, al-jazmu mutabiqu lil haqqi an dalil. Itu. Apa syaratnya? Yang pertama jazam. Dia mesti jazam. Jazam tu maksudnya 100% dia berpegang. Maksudnya macam mana pun datang dia tak alih. Sehingga kan ayat ni ibarat sahaja, qiyas. Bukanlah maksud gitu, tapi dia buat qiyas aja.
Ulama kata contohlah, ni contoh aja. Kalaulah andai kata, tapi benda ni mustahil, tapi ni nak tunjukkan jazam tu macam mana. Andai katalah ada Tuhan lain, contoh, tetap kita pegang Allah Tuhan kita. Macam tu. Maksudnya taat setia, tak berpaling tadah. Itu maksudnya jazam tu, maknanya 100% pegang tak lepas. Tu makna kata ulama, jazam tu pegang betul-betul. Kemudian mutabiqul lil haq. Mutabiqul lil haq ni maksudnya apa yang dipegang tu betul, jangan pegang salah. Pegang tu betul. Pegang Tuhan tu satu tu betul lah. Tapi siapa Tuhan satu tu? Allah. Baru betul. Sebab apa? Sebab agama samawi ni ada 3. Dalam agama samawi. Samawi tu ambil daripada makna samak. Samak tu maknanya langit. Jadi agama samawi ialah agama bangsa langit. Agama bangsa langit ni 3. Islam, Yahudi, Kristian. Maksudnya agama samawi ni iaitu agama yang datang daripada ni, macam kitab-kitab ni. Dan dia memang ada pertalian antara 3 agama ni. Kalau kita baca sejarah daripada zaman-zaman Nabi-Nabi dulu kan, memang ada pertalian. Lepas tu dipanggil agama samawi. Dan 3 agama ni asalnya lah kepercayaannya Tuhan satu. Cuma sekarang punya Kristian ni dia pecah. Dia Trinity, percaya 3 Tuhan apa semua. Padahal asalnya 3 agama ni pegang Tuhan tu satu. Tetapi yang mana betul? Yang betul Islam. Sebab Tuhan yang satu yang dipegang itu Allah. Sedangkan Kristian kata Jesus salah, Yahudi kata Yahweh, nama Tuhan dia pun salah. Jadi kalau setakat jazam tak sah etikad juga. Pegang je Tuhan satu. Siapa Tuhan? Yahweh. Kejam ni. Tak boleh. Jadi kena al-jazmu mutabiqul lil haq. Pegang satu dan pegangan yang satu tu betul. Tu syarat 2. Syarat yang ketiga, untuk betul-betul mengenal Allah mesti andalil, dengan dalil, beserta dalil. An di sini okey. Ulama dia tak pakai perkataan ma'a. Al-jazmu mutabiqul lil haqqi ma'a dalil. Kan? Kenapa dia tak pakai ma'a? Ma'a makna beserta, tapi dengan dipakai dengan perkataan an. An ni boleh jadi dengan makna daripada. Maknanya pegangan jazam tadi, pegangan mutabiqul lil haq, pegangan yang satu tadi, dan pegangan yang benar bahawa Allah tu Tuhan tadi, an dalil, daripada dalil. Maknanya cedokan dia, ambilan dia daripada dalil. Dalil tu apa makna? Dalil tu maknanya bukti. Dan bukti ni pula ulama pecah pada 2, iaitu dalil yang disebut dengan dalil akli, dengan dalil nakli. Bukti itu diambil dengan bukti akal dan bukti yang dinakal. Nakal tu maknanya cedokan. Cedokan daripada Quran dan juga hadis. Lepas tu kalau kita mengaji kitab Hidayatus Sibyan ni, dalil yang dibawa adalah dalil nakli. Dalil nakli, dalil cedokan daripada Quran. Kalau kita mengaji kitab Matan Umul Barahin, dalil yang diambil daripada dalil akli, dalil akal. Jadi tak dapat tidak, kalau boleh mengajilah dua-dua. Bukan 2 ni je, semualah kitab. Baru kita akan nampak gambaran dia lebih jelas, lebih mantap. Tapi nak ceritanya itulah dia. Jadi jazam tu bukan dengan jazam semata-mata kata guru. Yakin Tuhan satu, yakin? Siapa cakap? Tok Guru Siddiq no? Yakin Allah tu Tuhan, yakin? Siapa cakap? Ustaz yakin? So kalau anda cakap lain, kata dah Mak Sabu nanya Tuhan. Lah, tak percaya Mak Sabu. Lepas tu yakin tu bukan dengan sebab orang kata. Yakin tu dengan dalil. Dalil tu pula banyak. Ada dalil akli, ada dalil nakli. Cedokan daripada Quran, cedokan daripada hadis, dan cedokan daripada akal fikiran. Akal tak boleh nak dinafi. Benda yang ada. Sebab tu awal-awal kitab dia akan bicara tentang hukum akal. Kenapa dibicara tentang hukum akal? Sebab hukum akal tak boleh dinafi. Tak boleh dinafi oleh sesiapa pun. Kalau ayat Quran
bukanlah kata boleh nafi dah, tapi orang kafir dia nafi, kan? Kita bawa ayat Quran, orang kafir kata tak betul ayat ni dan sebagainya. Lepas tu Allah turun ayat kata zalikal kitabul la raiba fihi, kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya, kan? Sebab mereka menolak ayat Quran. Nah, kita bawa hadis pun ada gak golongan anti hadis, tolak hadis. Tapi main dengan akal, kalau dia tolak akal maknanya dia gila. Sebab semua orang ada akal, tiba-tiba dia tolak dalil akal, maknanya dia tak ada akal. Lepas tu Imam Haramain kata, siapa yang tak faham hukum akal macam tak ada akal. Lepas tu kita kena, sebab tu ulama letak dan hukum akal di hadapan kitab, biar faham betul-betul yang tu. Nampak remeh je, kan? Nampak gitu siap ngapal dengan mata merahinya, kan? Bukan gitu saja. Al-wajibu ma la yatasawwaru fil akli adamuhu, bukan main ikut hafal gitu je. Hafal satu hal, kan? Dia hafal bukanlah wajib, tetapi faham tu yang wajib. Macam ayat Quran juga, kan? Ayat Quran tu bukanlah sampai tahap fardu ain wajib nak kena hafal, tapi memang jadi fardu kifayah lah. Kenalah ada orang yang hafal ayat Quran, takut Quran tu jadi hilang ke sebagainya, tapi masih lagi ada hafiz. Tetapi yang paling penting, setiap orang semua kena faham ayat Quran tu. Walaupun kita tak hafal ayat tu, tapi kita faham ayat. Sama juga dengan ilmu. Bukan nak suruh hafal saja sifat 20, tapi biar faham. Hafal tapi tak faham, tak ada guna tak? Ketujuh dah? Masuk dah? Ni potong apa semua. Okey. Gini, ada soalan dulu tak? Tak faham tentang sifat 20. Tak, sebab antum ramainya dah belajar, kan? Ada mana tak faham, kan? Faham? Faham tukar tempat. Anak duduk berdiri tu. Dulu saya kat pondok dulu, tok guru ajar kena tulis kat depan. Okey. Hari ni kita sambung sifat yang ketiga. Seorang bangun, tulis kat whiteboard. Bangun seorang, tulis nama sifat apa, makna dia apa, erti dia apa, makna apa, lawan apa, tulis satu. Kalau salah tok guru tak marah, tok guru betul ni lah, yang tu salah tu, yang ni betul kan. Dah tulis semua tu, tok guru suruh salin. Habis salin, baru tok guru syarah yang ni apa. Tu. Tapi sekarang ni tok guru tak ulang macam tu lah. Sebab ni kalau sekarang ni kalau perasan tengok tok guru baca kitab tasawuf je. Sebab dia dah sampai peringkat dia dah atas dah. Yang asas tu semua tok guru serah ke anak-anak murid dia lah untuk nak buka balik. Tapi itulah, kita pun masa tu banyak lagi kitab sebenarnya kita tak mengaji lagi kat pondok ni. Fathul Ghaisiyah, banyak lagi. Bidayatul Talibin. Ada soalan? Tak ni? Bukan suruh senyum, ada soalan dah. Tak ada. Tak ada soalan, terror lah maknanya. Tak ada soalan, anda bagi soalan. Tunduk tu tak waduk. Yang dimaknakan dengan makna sifat yang wajib bagi Allah ni, selalu kesilapan orang mengaji sifat 20. Tapi kalau dia mengaji dengan tok guru, dengan ada sanad gurunya, selalunya betul. Tapi kalau main cedok-cedok mengaji kat YouTube semata-mata tanpa rujuk tok guru, ustaz-ustaz dia, guru dia, selalunya dia akan tersilap faham.
Banyak orang duk faham bahawa Allah sifat dia 20 ni. Salah tu. Kalau faham gitu boleh rosak akidah kita. Sebab Allah ni tidak berbilang-bilang dari segi zat, sifat dan perbuatan. Jadi kalau berbilang-bilang maknanya ada angka lah sifat Allah 20 je. Dan sifat Allah ni infinity, tidak terkira. Tidak terkira banyaknya. Habis tu yang 20 ni yang wajib kita kena ngaji. Bukan 20 ni je. Kan? Yang wajib kita kena ngaji. Bila makna wajib kena ngaji, wajib tu wajib syarak lah. Wajib syarak tu makna yusabu ala fa'iluhu wa yu'aqabu ala tarikuhu. Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Mana? Tak ada muka? Muka anda. Abang cakap sini pun buka muka dia tu. Buka muka koma. Ini saya panjang kan? Ada. Bisa. Tapi jangan nak tengok lah. Tengok jalan-jalan dulu. Nanti pandai-pandai lagi tu buka muka. Oh, macam tu. Dia tak on. Halu. Oh, kembang dulu. Jalan dulu lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat yang kita nak belajar ni sifat yang keempat. Kitab Identisibian Jawi, muka surat yang ketiga, 2 baris daripada bawah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab Tuan Husin Kedah, keempatnya mukhalafatuhu lil hawadith. Artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu ini, pada zatnya dan pada segala sifatnya dan pada segala perbuatannya. Apa tu? Bermula. Pecah. Bermula maknanya iaitu tiada menyamai akan zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya dan segala perbuatannya oleh segala zat yang baharu ini, dan segala sifat mereka itu dan segala perbuatan mereka itu lawannya mumathalatuhu lil hawadith. Artinya bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu ini, iaitu mustahil. Dalilnya firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Artinya tiada suatu seumpama Allah Ta'ala. Okay, baik. Jadi itu baca je. Ini kita syarah je. Jadi macam biasa, untuk memahami
Sifat 20 kita ada dua jalan, iaitu yang pertama jalan tafsili, yang kedua jalan ijmali. Jalan tafsili maknanya jalan terperinci, maknanya satu persatu. Adapun ijmali rangkuman, keseluruhan. Jadi yang kita nak belajar ni secara tafsili. Wajib, dua-dua wajib. Tafsir pun wajib, ijmal pun wajib. Jangan ambil ijmal saja, tafsir buat tak tahu. Tak boleh. Kewajipannya sama. Cumanya ulama berlonggar dalam nak mengaji mana dulu, nak ijmal dulu ke, nak tafsir dulu ke. Yang penting dua-dua kena mengaji juga. Tafsilinya makna terperinci, mudah fahamnya, kaedah tok guru kita lah. Tafsilinya dengan bawa 5 poin, 5 perkara. Perkara yang pertama iaitu nama sifat. Kita kena faham dulu nama sifat tu. Kenal dulu nama sifat. Kalau boleh, bukan kalau boleh, mesti boleh hafal nama dia. Iaitu namanya mukhalafatuhu lil hawadith. Mukhalafatuhu lil hawadith. Kalau boleh siap boleh tulis lagi dengan huruf Arab dia tu. Kan? Jangan tulis Rumi kan. Biar belajar tulis Arab, tulis Jawi. Mukhalafatuhu lil hawadith itu nama. Kemudian poin yang kedua erti. Poin yang ketiga nanti makna. Biar beza erti lain, makna lain. Erti maknanya terjemah bahasa. Makna menghuraikan. Jadi erti di sini yang poin yang kedua, erti terjemah bahasa. Bahasa di sini maknanya bahasa Arab ni lah. Mukhalafatuhu lil hawadith ni bahasa Arab. Jadi kita terjemah dia daripada bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu kita. Jadi mukhalafatuhu, kalau kita tengok dalam kitab Hidayatus Subyaan ni, dia terjemahnya artinya bersalahan. Mukhalafah tu maknanya bersalahan. Allah Ta'ala mukhalafatuhu. Dekat mukhalafatuhu lil hawadith tu mana perkataan Allah kat situ? Hu tu domer. Domer tu maknanya kata ganti nama. Jadi bila kita terjemah, masukkan ganti namanya, iaitu Allah Ta'ala. Jadi bersalahan Allah Ta'ala bagi hawadis. Hawadis ni asal ambil daripada perkataan hadis. Hadis tu mufrad. Maknanya hadis tu artinya baharu. Tapi singular, satu je. Tapi kalau banyak hadis, hadis, jadi hawadis. Hawadis tu jamak. Maknanya apa nama ni? Hadis lah. Baharu, banyak baharu. Baharu di sini siapa dia? Baharu iaitu makhluk. Okey, baik. Baharu ni, makhluk ni, dia ada banyak nama. Antaranya juga dinamakan dia dengan nama makhlukun. Makhluk. Okey. Kenapa dinamakan makhluk? Makhluk diambil daripada perkataan khalaqa. Khalaqa artinya cipta. Makhlukun yang kena cipta. Nasara yansiru mansurun. Maknanya yang kena buat. Makhluk iaitu yang kena cipta. Daripada perkataan makhluk tu sendiri mengesahkan ada pencipta. Sebab bila ada yang kena cipta, pastilah ada yang mencipta. Macam tu. Okay, baik. Jadi itu kataan lain atau nama lain bagi makhluk atau bagi hawadis tadi. Yang ni makhluk, salah satu nama dia. Lagi nama dia juga dipanggil alam. Ini semua term-term sahaja, tetapi makna dari segi hakikat sama. Cuma pelbagaikan nama kerana nak menceritakan pada sudut keadaan. Jadi alam ni nama lain bagi makhluk juga, iaitu nak menyatakan bahawa sesuatu yang lain daripada Allah yang bersifat dengan ada jirim dan juga arab. Pada dirinya itu ada jirim dan arab. Okey, baik. Allah Ta'ala, kita belajar Allah zat dan sifat. Allah ada zat, Allah ada sifat. Tapi bila sabit kita belajar pada makhluk kita tak sebut zat sifat, tapi kita sebut jirim arab. Tapi nak mudah fahamnya, jirim tu macam zat, arab tu macam sifat.
Tapi dari segi makna tak sama. Zat-zat yang kekal. Adapun jirim ni dia tak kekal. Zat ni dia solid. Maknanya dia taklah berhubung-hubung, bersambung-sambung. Adapun jirim bersambung-sambung. Contoh macam kita ni jirim. Zat diri kita ni panggil jirim. Kenapa jirim? Sebab dia bersambung. Tangan sambungan badan, badan sambungan kepala, sambung-sambung, berhubung-hubung. Tu jirim. Ni semua jirim. Kayu-kayu jirim. Kan? Dia sambung-sambung jadilah bumbung dan sebagainya. Pokok-pokok dan sebagainya tu dipanggil jirim. Kemudian jirim tu pula pecah banyak lagi. Nanti kita tengok ya. Dan kemudian arak tu macam sifat. Tapi makna sifat yang pada Allah Ta'ala sifat yang kekal, yang tak ada permulaan dan tak ada pengakhiran. Macam kita belajar sebelum ni, qidam dan baqa' tu. Sifat Allah tu kekal, tak ada permulaan, tak ada pengakhiran. Adapun kita tak sebut sifat, kan? Tapi kita sebut arak. Kerana arak ni dia tak kekal. Dan dia berubah-ubah. Sifat tengok macam sifat kita berubah-ubah. Nah. Kulit kita berubah. Nah, dulu putih, lepas tu mungkin gelap. Kan? Melainkan Ustaz Menjat lah. Dia ada produk dia. Ada arak tu dia berubah-ubah. Buah-buah pelang berubah warna, daun pokok berubah, semua berubah-ubah. Adapun sifat Allah tidak berubah-ubah. Tu nak bagi faham yang tu dulu. Kemudian lagi nama lain dia bagi baharu ni, bagi hawadis ni, nama lain dia juga mungkin. Nama lain dia mungkin. Mungkin ni dalam bahasa Arab, terjemah bahasa Melayu, makna mungkin tu boleh. Boleh lah kalau nak pakai. Kalau macam contoh kawan kita kata nak pinjam motor boleh tak? Mungkin. Tak, bukan aku mungkin nak pinjam, tak, aku memang nak pinjam. Tak mungkin lah. Nampak sangat tak mengaji tu. Tak masuk kuliah tu. Mungkin tu maknanya boleh. Jadi boleh di sini pecah pada 4. Pecah pula. Pecah 4. Jadi dia ada mungkin maujud yang pertama. Yang kedua dia ada mungkin makdum ba'dal maujud. Yang ketiga dia ada mungkin sayujad. Yang keempat dia ada mungkin alimallahu annahu lam yujad. Dapat tak? Dapat tak? Tak dapat apa? Tak minta. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kan? Kami ngaji pondok dulu dengan Tok Guru. Bila tak faham dia tanya. Tok Guru tak ada protokol, tak ada mesti habis kuliah baru tanya. Tak tanya tu tak apa. Tok Guru, tadi Tok Guru cakap tu tak dapat, minta ulang. Ataupun kalau tak tahu nak tulis, Tok Guru macam mana tulisan dia. Barulah kita ambil ilmu tu betul-betul. Sebab kita nak mengajar pula apa ni. Ni main ambil kau dengar sajak, mungkin sajak. Lagi mengajar mungkin. Yang ketiga mungkin saja. Pula dah. Mungkin sayujat, dia dengar saja. Sebab tak ambil betul-betul. Ambil betul-betul lah. Sebab ilmu ni ilmu mahal atas dunia ni. Sebab ilmu pondok ni dah makin pupus. Dan kata ilmu pondok pun nak pupus lah. Nampak? Jadi siapa yang milik dia pada masa-masa akan datang, 20 tahun lagi, 40 tahun lagi, 50 tahun lagi, dia orang yang beruntung. Sebab akan datang tak ada dah. Sebab Tok Guru ramai meninggal kan. Tengok lah. Ada seorang tu dia kira bulan Ramadan lepas ni, bulan Ramadan yang lepas kita puasa tu, 33 ulama meninggal dalam tempoh Ramadan tu saja. Kalau Ramadan ada 30 hari, boleh kata hampir setiap satu hari seorang ulama meninggal. Ada tarikh berapa hari bulan dah. Serentak dalam dunia, bukan dalam dunia, sekitar Asia Tenggara ni dia, Malaysia dengan Indonesia, serentak hari yang sama tu ada 6 ke 7 orang ulama meninggal serentak hari tu.
paginya cuma waktu dia berbeza. Kan? Allah cabut, Allah ambil. Allah ambil ilmu ni bukan dengan Allah hilangkan dalam ingatan kita dah, tapi Allah ambil ilmu ni dengan mematikan alim ulama. Jadi kalau kita tak ambil ilmu ni betul-betul, tak ada habis. Siapa nak bawa pula lepas ni? Jadi tu. Jadi yang pertama mungkin maujud eja mungkin mim kaf nun. Maujud mim waw jim waw dal. Mungkinu maujudin ejaan dia. Kan? Mungkin maujud. Nanti dia terang apa mungkin maujud. Yang kedua, mungkin makdum ba'dal wujud. Mungkin tu eja macam tadi kak, mim kaf nun. Kemudian makdum tu mim ain dal waw mim. Makdum mim ain dal waw mim. Makdumin. Dengan baris ni makdumin. Baris dia makdumin. Kemudian ba'da, ba ain dal ba'da. Kemudian al maujud lah, alif lam mim waw jim waw dal, al maujudi. Jadi gabungnya mungkin makdum ba'dal wujud. Yang ketiga mungkin sayujat. Ejaan sayujat tu sin ya waw jim dal. Sayujat, sin ya waw jim dal, sayujat. Kemudian yang keempat lah kali mungkin alimallah annahu lam yujad. Mungkin ejaan dia sama mungkin. Alima tu ain lam mim. Alima. Kemudian Allah lah. Tak erti je nama Allah. Betul. Annahu alif nun ha. Annahu. Ada sabdu. Annahu. Macam tu. Lam yujad. Lam mim. Lam. Bukan lam dia. Lam mim. Lam. Yujad ya waw jim dal. Okey, baik. Kemudian kita terang satu-satu. Mungkin maujud dulu. Apa makna mungkin maujud? Boleh ada. Maksud boleh ada ni, boleh di sini sama ada Allah nak bagi ada atau Allah tak nak bagi ada. Itu mungkin maujud. Kalau setengah kitab dia tambah lagi ba'dal adam belakang dia tu. Mungkin maujud ba'dal adam. Maknanya dia ni ada selepas dia tak ada. Maknanya asalnya tak ada, lepas tu Allah mengadakan dia. Maka dia tu mungkin. Maknanya adanya dia itu kerana Allah mengadakan dia. Itu yang pertama, mungkin maujud ba'dal adam ataupun singkatnya mungkin maujud. Yang kedua, mungkin makdum ba'dal wujud. Boleh tak ada, makdum tu tak ada. Boleh tak ada ba'da selepas al-maujud ada. Boleh tak ada selepas ada. Maknanya dia ni ada, lepas tu Allah bagi tak ada. Mungkin maujud badal adam kita sekarang ni. Asalnya kita tak ada, Allah bagi ada. Kemudian mungkin makdum ba'dal wujud coming soon. Kita lepas ni. Kan? Dah apa? Macam ayat tu. Dha'iqatul maut. Betul? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Kita semua. Mungkin sekarang kita ni rasa enjoy sebab kita nampak hidup kita esok ada lagi. Kita nampak macam tu. Tapi hakikat siapa tahu. Mungkin hari ni hari terakhir. Sebab itulah perbanyakkan ziarah kematian. Itu nasihatnya. Perbanyakkan ziarah kematian. Kalau ada dengar meninggal, gila. Lagi-lagi masih dia nazak tu pergi. Jangan duduk lepak luar, gulung kot daun. Duduk sebelah dia, tengok macam mana nyawa tu keluar. Bila kita tengok, iman kita akan bertambah insya-Allah. Kalau kita tengok dengan mata hati. Jangan tengok muka dia, muka hati. Tengok macam tu tak ada apa-apa lah. Ni tengok dengan mata hati. InsyaAllah tengok Allah nyawa nak keluar. Kita akan memikir nyawa kita macam mana esok. Bahawa mati itu benar. Macam mana kesempatan. Ana tak dapat tengok sebelah ayah Ana. Tapi kita bila kita melihat kematian ayah kita Allahu Akbar. Benarlah apa yang sebelum ni kita dengar orang lain mati gitu je. Ni kita tengok seorang yang kita baru je cakap dengan dia semalam. Sembang. Hari ni dia tak boleh cakap dengan kita. Kita tengok tu Allah. Macam mana? Maknanya sekarang ni ayah aku dah pergi alam yang aku mengaji.
Aku mengaji ikut kitab je, tapi aku tak alami lagi. Ayah aku dah pergi lah. Dan kita pula akan ke sana juga. Percaya tak percaya, sonok tak sonok, suka tak suka, kita akan ke sana juga. Kita semua. Dan mati tidak kenal usia. Anak-anak murid Tok Guru ada je yang dah berapa ramai. Seorang Hafiz. Hafiz tu 2-3 hari sebelum dia meninggal tu Anas semayang sebelah dia kat masjid. Tak sangka orang yang kita semayang sebelah kita ni akan pergi. Semayang je biasa. Lepas tu Anas ada program dekat KL. Sahabat telefon bagi tahu kata Hafiz tak ada dah. Meninggal accident. Tu Pak Usop kita. Tak terkenang kita. Takbir. Allah. Sekarang tak ada dah. Dia dah sampai ke alam yang ni kita pagi ni kita mengaji. Kita mengaji ni. Dah tahu? Masuk dah. Contohlah. Mana tahulah kalau mati. Kan ni ngaji je. Kan? Tu. Jadi bila kita renung tu, sebab tu Nabi kata orang yang paling bijak orang yang mengingati mati. Banyak ingat mati, insya-Allah kita akan susun kehidupan kita elok. Kita tak buat benda-benda yang tak elok, lawa, yang bukan-bukan, merepek-repek, kan? Dah. Baik. Mungkin makdum ba'dal wujud, yang itulah. Yang kedua, yang ketiga mungkin sayujat. Sayujat maknanya akan datang. Akad satu, kalau kita mengaji ilmu nahu, satu maknanya akan, tapi akan dia tu jauh lagi. Maknanya akan berlaku. Mungkin sayujat, kewujudannya akan terjadi, tetapi belum terjadi. Contohnya kiamat. Kiamat juga termasuk dalam kategori makhluk. Sebab tu kalau kita mengaji ilmu ni faham betul-betul, orang tanya senang kita jawab. Orang tanya ulama. Alam akhirat ni dia termasuk makhluk sebab dia mungkin sayujat. Maknanya benda yang boleh jadi berlaku, boleh juga tak jadi dalam ilmu Allah, dalam kekuasaan Allah. Tetapi dari segi kefahaman yang Allah berikan kepada kita, ianya sayujat, dia akan berlaku. Tapi pada sisi hakikat itu kehendak Allah, kan? Itu mungkin sayujat. Contohnya kiamat, syurga, mungkin sayujat. Benda tu syurga neraka ada dah, cuma kita tak melihatnya lagi. Yang keempat, mungkin alim Allah annahu lam yujad. Mungkin alim Allah annahu lam yujad. Maknanya mungkin ilmu Allah annahu tu maknanya sesungguhnya dia. Lam yujad, tidak. Lam tu tidak akan. Yujad berlaku. Pada sisi kita tak tahu berlaku tak berlaku. Tapi pada ilmu Allah, Allah tahu dah dia takkan berlaku. Contohnya keimanan ke atas Abu Jahal dan Abu Lahab. Keimanan Abu Jahal Abu Lahab lam yujad. Maknanya dia takkan beriman. Tetapi masa Nabi dan para sahabat, masih hidupnya Abu Jahal Abu Lahab, waktu tu Nabi dan para sahabat pun belum tahu bahawa Abu Jahal Abu Lahab ni akan mati beriman ke tidak. Sebab tu Nabi pernah berdoa kepada Allah supaya mengimankan salah seorang Umar daripada dua Umar. Kerana nama Abu Jahal ni Amru bin Hisham. Kalau ditulis dengan Ain Mim Ra juga, maknanya sebutannya Amru tu macam Umar juga. Maknanya sama ada Amru bin Hisham, Abu Jahal ataupun Umar bin Al-Khattab. Jadi Allah pilih Umar bin Al-Khattab untuk menerima keimanan. Tapi pada asalnya tak tahu juga. Bila tak tahu tu yang Nabi tetap menyampaikan dakwah, walaupun pada Abu Jahal ke Abu Lahab ke siapa-siapa ke. Sama gak kita, kan? Siti Kasim ke siapa ke, kita tak tahu dia mati kafir ke mati beriman ke apa ke, kita tetap kena kita sampaikan dakwah. Tapi ialah setengah orang dia tak faham kaedah ataupun dakwah tu, dia tak faham dakwah tu macam mana. Bila kita marah-marah macam ni kan, Siti Kasim dia kata haramkan tafsir dan sebagainya, kita pun marah melenting dan sebagainya. Ada yang wali tak bertauliah ni, kan? Wajib tasawuf buat, dia kata tak baik kita cakap macam tu. Kita jangan marah-marah dia, Siti Kasim ni. Siapa tahu kalau dia ahli syurga,
Memang tak ada siapa tahu, aku pun tak tahu. Kan? Tapi kita kena faham, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf kita, ya, kita mendoakan semua orang, bukan Siti Kasim seorang. Semua, dengan Siti, dengan Kasim, semua sekali. Kita doakan semua dapat hidayah Allah. Tak payah kata Siti Kasim, lingkungan M kita doa semoga-moga dapat hidayah Allah. Kan? Kita doa semua, itu amar ma'ruf. Nahi mungkar, bila dia buat benda yang salah, kita cegah kemungkaran dia. Tu nahi mungkar. Bukan dengan tak apalah, dia tak faham. Tu bukan nahi mungkar tu. Nah, benda salah kena tegur salah. Nah, kawan kita ambil uduk salah, cakap silap tu. Kan? Dia basuh lutut. Basuh kaki. Nampak? Takkan nak biar dia tak faham. Bukan tak masalah tak faham, wuduk tak sah. Nah, bukan kita membodohkan dia, kita menegur perbuatannya salah. Ni kadang-kadang orang tak faham. Wali tak bertauliah tu. Dia bajet dia wali, bajet dia apa nama tasawuf kuat lah, kan tu kan tasawuf kuat tu. Macam-macam hal. Sebab tu kebijaksanaan itu kata ulama al-hikmah, makna bijak, fi'lu ma yanbaghi, kamu buat apa yang sepatutnya, alal wajhil ladzi yanbaghi, atas cara yang sepatutnya, fil waqti yanbaghi, dalam waktu yang sepatutnya, pada masa yang sepatutnya. Maksudnya kamu buat apa yang sepatutnya dengan cara yang sepatutnya dalam waktu yang sepatutnya. Barulah itu namanya hikmah, bijak. Kan kita nak tegur siapa-siapa tak, tapi kita nak menyatakan kebenaran juga. Benda yang salah, salah lah. Benda yang betul, betul lah. Jangan kita menggunakan hujah menghalalkan cara. Asal niat kita baik, boleh. Bagi contoh, masalah berlaku bila ada orang bawa bantuan ke rumah orang susah, orang miskin dan sebagainya. Kan? Kemudian viral dan sebagainya. Tak apalah, benda tu, perbuatan tu baik, perkara tu baik. Tapi kalau tak kena cara, dia jadi tetap salah. Macam mana tak kena cara? Dengan tak mendahului orang yang menjaga tempat. Dia ada ketua kampung, ada penghulunya dan sebagainya. Jadi bila kita buat gitu, jadi lepas tu kita viralkan. Kalau tak viral tak apa lagi. Kita viralkan pula. Jadi persepsi orang akan nampak apa? Orang akan nampak ketua kampung tak buat kerja. Kalau betul ketua kampung tak buat kerja, memang salah dia. Tapi kalau dia memang buat kerja dah. Dan dia tahu ahli kampung dia mana. Kebetulan rupanya orang tu menipu. Buat-buat susah dan sebagainya. Kita pun dah bagi bantuan gini-gini. Dan bantuan ni pula permulaan, bukan ni kita nak jaga dia sehari hidup sampai ke mati. Kita kerajaan ke siapa ke, dia bagi bantuan untuk permulaan supaya pergi buat bisnes ke, niaga goreng pisang ke, buat kuih ke. Lepas tu sebailah sendiri. Takkan semua orang kita nak macam tu, goyang kaki je lah semua orang. Jadi bila jadi begitu, jadi isu. Jadilah yang ni orang ni tuduh ni tak kena, ni tak kena. Ibarat contoh, anak nak bagi mudah faham gini. Anak ada sekolah tahfiz. Anak ada sekolah tahfiz. Tiba ada satu orang pelajar, mak bapak belajar, dia datang ke sekolah, dia bawa makanan. Dia bawa apa? Nasi Arab. Dengan Pak Arab sekali dia bawa. Dia bawa nasi Arab, dia bagi makan. Tak apa, bagi makan tu bagus, tapi dia tak berhubung dengan anak dan tak berhubung dengan mana-mana AJK tahfiz. Dia datang sendiri. Tak apa, tak ada masalah, perkara baik. Kita alu-alukan. Tetapi yang menjadi masalah ni, dia viral. Lepas tu lepas dia viral, dia nangis pula. Kata, sial budak-budak tapi nak tak pernah makan nasi Arab gini. Budak-budak tak, dia ambil pula budak-budak tentang yang memang 3 suku dah. Budak tu pun berlakon sungguh. Seban pula tak basuh, tengok lagi lah nampak anak daif ni apa sebagainya. Lepas tu benda tu viral. Bila viral, orang akan kata apa? Tak payah dah derma dengan Ustaz Syakir tu. Tengok kita derma duit banyak kita, tengok budak dia jadi apa. Dia bukan jaga pun. Tengok ni. Jadi persepsi buruk akan berlaku kepada pihak sekolah. Padahal pihak sekolah, adakah dia tak menjaga pelajar dia? Ada, kita bagi makan.
Cuma memang bukanlah kita bagi makan nasi arak tiap-tiap hari. Bengkerak dapat arak pun. Nampak? Tak ada kami makan sekali-sekali tu boleh lah makan mewah sikit gitu. Tapi bila jadi begitu, jadi masalah lah. Jadi tak kena cara gak. Walaupun kamu seorang yang konon-konon niatnya, hatinya baik dan sebagainya. Sebab tu segala amal perbuatan yang baik mesti didahului dengan ilmu. Dengan kefahaman. Buat tu biar dengan ilmu. Tahu macam mana, apa boleh, apa tak boleh. Jangan kita dengan pakai orang cakap apa, niat aku baik. Jangan pakai itu. Kalau satu kita rompak bank ramai-ramai, sekejap pergi pukul 10, kita pergi bank Pantai Remis, kita rompak, lepas tu kita pergi sebelah pula BSN, rompak lagi. Lepas tu duit tu kita bagi-bagikan kat orang kampung yang susah, kita bagi dana dan sebagainya. Niat aku baik. Polis tahan kata, kenapa awak rompak? Niat baik lah. Polis pun saya nak bagi juga. Contoh. Bukan masalah. Niat tu betul baik, tapi cara tak kena. Cara tu salah. Lepas tu biar nak apa benda kita buat, biar dengan cara yang betul. Itu dipanggil hikmah. Ada. Jadi semua ini mestilah berpandukan dengan ilmu. Dan Allah lah yang lebih tahu. Apa-apa pun kembali kepada Allah. Jadi itu makna baharu. Makna baharu. Kemudian kita balik ke kitab kita ni. Keempatnya mukhalafatu lil hawadis. Jadi bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Jadi itulah nama-nama baharu. Antaranya tadi itulah kita makhluk, alam, mungkin. Jadi jangan terkejut kalau lain-lain kitab kita baca, ni benda pula mungkin. Benda sama. Hakikatnya nak menceritakan itu adalah makhluk. Cumanya setiap kalimah atau setiap perkataan itu nak memberi faham maknanya pada sudut keadaannya. Okay, baik. Jadi makna mukhalafah tu artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Maksud bersalahan itu ialah bercanggah. Maknanya tidak sekata, tidak selari, tidak sama. Salah tu maknanya tak sama lah. Maknanya tak sama Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Maknanya bagi di situ dengan yang baharu tu, dengan makhluk tu. Tak sama tu dari sudut apa? Pada zatnya dan pada segala sifatnya dan pada segala perbuatannya. Zatnya tu mukhalafah, sifatnya mukhalafah, perbuatannya pun mukhalafah. Maksud zatnya mukhalafah, diri Allah tu tak sama dengan makhluk. Bila tak sama itulah ulama bawa datang perkataan pada makhluk tak disebut zat, jirim. Tapi nak fahamnya zat Allah dan zat makhluk tak sama. Bila tak sama itulah ulama menamakan zat pada makhluk dengan perkataan jirim. Kerana jirim itu macam ni, bersambung-sambung lah apa semua tu. Dan tak sama tu juga pada segala sifatnya. Sifat Allah dan sifat makhluk tak sama. Sifat di sini kata Tok Guru Siddiqna iaitu ambil sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada berapa? Sifat ma'ani 7. Ingat sampai bila-bila. Sifat ma'ani ada 7. Kita ambil daripada 7 ni lah yang kita nak katakan sifat tu tak sama. Contohnya daripada sifat ma'ani apa dia? Kudrat. Kudrat maknanya Allah berkuasa. Jadi Allah berkuasa. Maknanya kemampuan. Kemampuan makhluk tak sama. Kudrat tu tak sama. Contoh lagi sifat sama, mendengar. Mendengar Allah, mendengar makhluk tak sama. Walaupun pada sudut perkataan tu nampak sama. Allah mendengar, kita pun mendengar juga. Ya, dari sudut perkataan tu. Tapi hakikat sifat tak sama. Sifat mendengar Allah tak sama dengan sifat mendengar makhluk. Nanti kita akan hurai panjang lah dalam sifat sama bab tu. Kemudian yang ketiga, perbuatan mukhalafah. Perbuatan Allah dan perbuatan makhluk tak sama. Perbuatan ni dari sudut apa? Perbuatan ni dari sudut penciptaan. Apa yang Allah cipta dengan makhluk cipta takkan sama. Dan makhluk sebenarnya bolehlah nak pinjam-pinjam cakap perkataan cipta tu, tapi hakikat bukan cipta, tapi reka bentuk. Kalau kita ngaji ilmu sains tu, ilmu kemahiran dipanggil ilmu reka bentuk.
Sebab kita cuma mereka-reka dan membentuk-bentuk. Maksud bentuk-bentuk tu sambung-sambung je. Tapi kita nak buat dia tak boleh. Macam meja ni. Kita boleh buat meja. Tapi nak buat kayu meja boleh? Dia tulis kilang papan. Dia buat papan. Dia buat kayu. Dia bukan buat kayu. Dia cuma melepihkan kayu tu jadi papan dan sebagainya. Dia boleh ubah-ubah gitu je. Tapi mencipta tak boleh. Kilang padi. Dia buat padi. Tak, dia proses padi je. Dia kan boleh buat padi. Tak boleh. Nak kata tak kira lah. Sehelai rumput pun tak boleh buat. Tak payah kata buat banyak. Sehelai rumput dia buat. Tak boleh. Tu yang dekat apa nama orang putih tu dia buat tu rumput kapet tu kan rumput tu kapet kan. Sebab tu dia tak tumbuh naik jadi lalang dan sebagainya. Dia macam tu. Lepas tu takkan sama penciptaan Allah dan penciptaan makhluk kan. Allah buat matahari terang, bulan pun terang. Tapi matahari kita tak boleh tengok dengan mata kepala. Pandang gini silau lah, mata kita sakit. Tapi bulan kita boleh pandang kan. Allah buat hebat. Padahal bulan terang tak? Terang tak terang. Bayangkan kalau bulan tak ada, gelap. Kalau waktu malam, waktu awan mendung, tertutup bulan, jalan jadi gelap. Kalau lampu jalan tak ada lah, gelap. Maknanya bila bulan ada, terang juga bulan ni. Tapi walaupun terang, kita boleh tengok dia. Lampu suluh, spotlight, kita tengok dia. Boleh? Nampak? Dah Allah buat. Walaupun dia terang, tapi mata boleh terima, boleh tengok. Hebat Allah. Dia takkan sama perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Itu perbuatan. Jadi sebab tu bila kita tengok ni, sebab tu kalau kita mengaji dalam kitab Durun Nafis, Syekh Nafis, di kaedah dia untuk membulatkan hati ni, mentahqiqkan dalam hati ni keyakinan pada Allah, bermula dengan apa nama dia tu, dipanggil memandang Allah Ta'ala dengan melihat perbuatan Allah, af'alullah, melihat perbuatan Allah. Maknanya tengok apa pun nampak ini semua perbuatan Allah. Kipas berpusing perbuatan Allah kan? Tetapi itu semua pegangan di dalam hati. Jangan cakap luar kan? Buka kipas kan? Allah yang memusing. Payah dia ni. Ikat kepala dia kat kipas kan? Memanglah Allah yang memusingkan. Tapi dia biar faham beza syariat dan hakikat. Dari segi hakikat kita pegang semua ni adalah perbuatan Allah. Allah yang buat semua ni. Tapi dari syariat bolehlah kita bertindak, tekan suwih dan sebagainya. Itu syariat. Itu dipanggil asbab. Tapi apa nama asbabul asbab, yang menyebabkan asbab tu Allah. Cuma ni semua asbab. Contoh macam COVID-19, asbab. Itu sebab. Tapi yang menyebabkan COVID-19 tu Allah. Yang mematikan itu Allah, bukan yang mematikan tu COVID-19 kan. Sebab tu bukan Islam kena ikut sains, sains lah kena ikut Islam. Patut kena mendahulukan Islam kan. Sepatutnya dalam MKN, Majlis Keselamatan Negara, perlu dimasukkan ulama di dalam dia, supaya segala panduan yang dikeluarkan oleh MKN dari sudut sains dan sebagainya dipandu mengikut ulama, dipandu mengikut ilmu agama kan. Barulah okey, buat macam ni boleh tak, buat macam ni boleh tak kan. Bukannya pada sudut jemaah di masjid je baru tanya ulama boleh tak sembahyang Jumaat 12 orang je. Bukan yang tu je. Sebab agama ni bukan hanya di masjid, agama ni keseluruhan kan. Tapi bila agama ni hanya dipandang di masjid, bila berkait dengan masjid baru tanya ulama. Lain tak tanya ulama. Isu vaksin kan, isu macam-macam isu kesihatan, isu ubat, isu ni kan. Akhirnya sedar tak sedar di dalamnya ada macam-macam perkara yang meragukan dan sebagainya kan, ubat-ubat kita dan sebagainya. Takut-takut kita hanya memandang pada sudut makanan yang kita makan tiap-tiap hari tu, pandang halal haram. Ada pun ubat
Kan? Kena ada gak satu bahagian yang nak memastikan ubat yang kita makan ni itu adalah kandungannya halal. Kan? Sebab ia pun makanan juga. Tapi bila benda ni dibelakangkan, agama diletakkan ke belakang, akhirnya sains mendahului. Jadi bila sains mendahului, tengok hari ni orang terkejar-kejar ilmu sains, orang tak kejar-kejar ilmu agama. Betul tak? Oh, bangga jadi saintis. Alah, nak jadi saintis kan payah. Bangun pagi jangan mandi, rambut biar kusut masam. Macam saintis lah tu muka. Kan? Itu biarlah anak agama letak di hadapan. Kemudian bermula maknanya yang itu tiada menyamai akan zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya dan segala perbuatannya. Macam tadi kita terang tu lah, sama je. Tak sama. Oleh segala zat yang baharu ini dan segala sifat mereka itu dan segala perbuatan mereka itu. Semua sifat tu semua tu tak sama dengan Allah, tak makhluk dengan Allah tak sama. Zat, sifat dan perbuatan. Lawannya mumatsalatuhu lil hawadis. Okey, poin ni yang tadi kita urai tu poin yang ketiga, tu makna. Poin yang kedua mula-mula tadi. Ni masuk poin yang keempat, iaitu lawan sifat. Lawan sifat mumatsalatuhu lil hawadis. Mumatsalah tu maknanya kesamaan. Asal katanya misal ataupun masalah. Mumatsalatuhu lil hawadis maknanya kesamaan ataupun persamaan. Artinya bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu ini, iaitu mustahil. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Baik. Dan mumatsalatu ni maknanya mustahil Allah tu sama dengan makhluk dari segi zat, sifat dan perbuatan. Mustahil. Makna mustahil tu apa dia? Dulu anak mula-mula mengaji pun, tahun pertama mengaji di pondok, kita faham mustahil tu mustahil lah, tak boleh. Macam tu je lah, kita hafal gitu. Tapi sebenarnya makna mustahil itu ialah tak boleh nak kata dia ada. Tak boleh terima, akal tu tak boleh terima. Sebab tu apa yang kita mengaji sifat 20 ni, kaitkan balik dengan dalil akli yang kita belajar dulu. Jadi maksud mustahil ni, mustahil Allah itu sama dengan makhluk dari segi zat, sifat dan perbuatan. Maknanya takkan Allah tu sama dirinya tu dengan makhluk. Takkan di sini, takkan yang sungguh-sungguh, memang takkan berlaku. Takkan kita boleh lagi berlaku. Contoh, takkan Syahid jadi perempuan, contoh. Dari segi akalnya memanglah dia tak mana boleh jadi perempuan sebab dia lelaki. Tapi kalau Allah nak buat jadi perempuan boleh tak? Boleh. Kan? Esok pagi bangun tengok rambut panjang, pakai nikah. Nampak contoh. Allah nak ubah boleh sebab kun fayakun. Apa Allah nak buat, Allah boleh buat. Tapi pada sisi Allah, Allah takkan, bila kata Allah zatnya takkan sama dengan makhluk, maka kita kena pegang zat Allah takkan sama dengan makhluk. Sampai bila-bila. Jadi kalau orang tanya, boleh tak Allah jadikan diri dia macam manusia? Nak jawab macam mana? Inilah ilmu. Bila kita faham ilmu tu betul-betul, datanglah macam mana soalan pun kita dia jawab. Macam mana tadi, bila dia faham senjata yang dia ada, datanglah macam mana musuh pun dia boleh tepis. Ini belajar silat bukan main pak. Tiba-tiba tung kena tu. Kenapa tak elak? Nampak? Tak gerti, tak gerti nak keluar jurus mana nak keluar. Tak nak aja kita banyak kitab, tapi biar satu kitab tak apa dah, tapi bila ujian datang kan, kita tahu nak tepihnya macam mana. Jadi orang tanya, boleh tak boleh Allah menyerupai manusia? Jangan jawab. Takkan, sebab ni Allah zatnya takkan sama dengan makhluk. Sifat tak sama dengan makhluk. Perbuatan takkan sama dengan makhluk. Ni dalilnya mukhalafatuhu lil hawadis. Ada pun malaikat, dia boleh menjelmai manusia sebab dia makhluk tak. Tapi Allah bukan makhluk. Jadi bila Allah bukan makhluk, Allah takkan menjadi seperti makhluk. Faham? Dia adalah gitu. Bila takkan jadi seperti makhluk, kerana apa? Kerana makhluk itu lemah.
Kalau Allah menyerupai manusia jadi lemah. Mana boleh? Ayat ni yang menafikan pada sudut Kristian. Kristian kata dia setengah pandangan Kristian ni dia percaya Allah. Sebab tu kalau kita tapi jangan bacalah. Kalau ada jumpa dalam kitab Bible dia ada guna perkataan Allah. Dalam Bible tu dia guna perkataan Allah. Sebab memang dia percaya Allah. Cuma dia percaya Allah tu di langit. Tapi bila Allah turun bumi jadi Jesus. Bila Allah nak jadi perempuan jadi Maryam. Pula ada. Nampak? Itu pahaman dia. Tu Trinity tu. Sebab itulah juga sama juga dengan kaum-kaum kafir Quraisy. Zaman tu depa percaya dah Allah juga. Percaya. Sebab tu kalau kita baca sirah, tak pelik Abu Jahal pun sebut wallah. Nah, dalam sirah ada ke Abu Jahal kata wallahi. Dan dalam kitab sirah Fiqh al-Harakah, waktu perang Badar, Abu Jahal berdoa juga pada Allah supaya tentera dia menang. Tapi maknanya dia doa agak, maknanya dia percaya agak Allah. Tapi kenapa dia kafir? Sebab dia percaya patung-patung tu jelmaan Allah di bumi. Nak berhubung dengan Allah melalui patung. Lepas tu kita Islam kena faham juga. Jangan kita faham Kaabah tu macam berhala. Kaabah tu cuma arah kiblat. Satu ulama jawab, kalau orang tanya ulama, kalau Kaabah itu dialih, buh beruah. Untuk bubuh kat beruah. Semayang kita nak ngadap beruah ke ngadap Mekah? Ngadap Mekah. Sebab kiblat kita tetap situ. Sebab kita bukan menyembah Kaabah, kita menyembah Allah. Dah Kaabah tu sebagai tempat tanda, itulah kiblat. Biar jelas. Supaya orang tanya esok. Kadang-kadang Ana dulu pernah ada rakan orang bukan Islam. Dia tanya, why you all sembah itu petak 4 segi hitam? Dia tanya kenapa orang Islam sembah itu petak. Dia kata orang kafir sembah berhala, orang Islam pun sembah berhala juga. Dia kata tu bangunan 4 segi tu. Kamu juga yang buat, lepas tu kamu sembah dia. Kami tak sembah tu. Lepas tu kita kena jawab, kita kena jelaskan. Kita bukan sembah Kaabah, kita sembah Allah. Kaabah tu sebagai tanda saja. Kan? Lepas tu jangan. Sebab tu kata Saidina Umar masa dia tawaf, Saidina Umar pergi cium Hajarul Aswad. Bila sahabat lain tanya, kenapa kamu buat begini? Kenapa kamu cium Hajarul Aswad? Kata Saidina Umar, kalau bukan kerana aku nampak Nabi cium Hajarul Aswad, nescaya aku juga takkan cium Hajarul Aswad. Maknanya bukan nak dibangga-banggakan, tapi bangga tu kerana perbuatan Nabi. Kerana Nabi pernah cium, sahabat pun cium. Tapi kalau Nabi tak cium, sahabat pun tak cium Hajarul Aswad. Jangan sampai kita jadi taksub. Kan? Nampak? Bukan macam tu. Dia kena faham. Ni kadang-kadang di dalam agama dia jadi taksub yang bukan-bukan dan sebagainya. Kan? Dia bawa balik batu Mekah, buat tangkal. Ulang gantung kat leher. Rasa lori langgar pun. Lori kemik rasa. Kata. Kali dengan batu-batu tu pecah. Ni kepercayaan mengarut dan sebagainya yang bukan-bukan dan sebagainya. Ada tu dia gila gantung kuda laut. Lagi ngarut dia gantung kuda laut belakang pintu rumah. Dia kata kalau gantung kuda laut belakang pintu rumah, orang tak masuk rumah, tak boleh nak curi. Tak boleh nak rompak. Kita jawab tak payah kata kuda laut, kuda betul menggantung dengan kuda-kuda hilang. Ada pula ngarut bela ikan puyuh. Orang tak boleh masuk lah, jin tak masuk lah. Tak ada, bukan gitu. Yang tak nak masuk setan apa semua benda-benda jahat dalam rumah ni, banyak mengaji. Minta perlindungan daripada Allah. Baca amalan-amalan yang telah digariskan oleh ulama, buat pagar. Itu kaedah dia. Jadi itu. Jadi biar kita jelas, mengaji ni biar jelas. Jadi takkan sama. Dalilnya laisa kamitslihi syai'. Laisa tu maknanya tak akan. Tak akan tu tak akan sampai bila-bila. Tidak akan sama sekali. Seperti mithlihi, samanya ia dengan sesuatu. Syai'un sesuatu.
Allah takkan sama, takkan serupa dengan sesuatu pun. Artinya tiada sesuatu seumpama Allah Ta'ala. Takkan ada serupa dengan Allah. Tak payah kata Allah nak serupa dengan makhluk. Makhluk takkan serupa dengan Allah. Lepas tu perkataan kata kalau aku Tuhan, tak boleh. Kan? Haram. Nah, sebab manakah mungkin kita nak menyamakan kita dengan Tuhan? Tak boleh. Sedangkan ulama sangat marah dan mengharamkan kita mengambil hak Allah atau kerja Allah. Apatah lagi nak menyatakan kita macam Allah, ataupun kita kalau kita Allah atau kalau kita Tuhan. Mana boleh cakap begitu? Kan? Kalau cakapnya dalam keadaan jahil, segera bertaubat. Kalau cakap dalam keadaan sedar, hukumnya haram. Dan boleh takut-takut boleh merosakkan akidah ni. Kan? Tapi nak kata jahil, dia tu orang hebat juga. Masa dalam PAS tu, dia tu antara orang yang selalu tulis buku. Maknanya orang cerdik pandai kat. Tapi tengok, bila ilmu tidak diberkati Allah, walaupun mengajilah banyak mana kitab sekalipun, mu pandai macam mana pun boleh cakap, kan? Akhirnya lidah itu lidah milik Allah. Allah terpesongkan lidahmu, cakap jadi salah. Walaupun kita ni tak pandai mana, belajar jak faham, jak tak faham, jak faham, jak tak faham. Tadi mula-mula faham, panjang hurai tak faham pula. Belajar kita slow gitulah. Tapi lidah kita milik siapa? Milik Allah. Bila kita niat hati ikhlas nak menegakkan kebenaran, Allah yang luruskan lidah kita. Allah yang menyebabkan kita boleh cakap tu dengan jelas, sehingga orang boleh faham dakwah perjuangan kita. Sebab tu letaklah pergantungan pada Allah, bukan pada diri. Kita terus mengaji dan terus mengaji. Jangan merasakan sampai satu tahap kita akan alim. Kita takkan alim sampai bila-bila. Pegang itu. Kemudian bila dipanggil berjuang, kita turun padang. Bila dipanggil suruh berceramah, suruh menegakkan agama Allah, turun di medan jihad, turun di atas pentas, pergi dan sebagainya. Bercakap. Jangan takut nak cakap apa. Tak erti apa ngaji pondok lama dah. Cakap. Kerana jangan pegang pada diri kita, pegang pada sisi Allah. Lidah kita milik Allah. Allah yang akan luruskan, Allah yang akan betulkan. Jangan risaulah, kan? Keyakinan kita tu, ini dia letak pada diri. Ini yang kadang-kadang mengaji tu mengaji ilmu agama, tapi letak kebolehan tu pada diri sendiri. Selagi mana kamu nampak kamu boleh, selagi tu kamu belum mengenal Tuhan. Tapi kalau kamu nampak kamu tak boleh, barulah kamu nampak Allah lah yang membolehkan kamu. Dia begitu, sama kat menghafal Quran. Kalau kamu nampak kamu yang hebat boleh hafal Quran, kamu hafal saja Quran, tapi kamu tidak memahami Quran. Kamu tak faham kalam Allah. Kamu cuma boleh hafal sahaja. Kan? Itu yang Nabi kata, ayat Quran umatku di akhir zaman hanya di kerongkongnya sahaja, tapi tak masuk di hatinya. Sebab kamu nampak kebolehan kamu. Salah. Kebolehan itu Allah. Allah yang bagi kat kamu boleh hafal. Sebab tu tak mustahil. Allah boleh buat budak kecil boleh hafal Quran. Allah boleh buat tua nyanyuk boleh hafal lagi. Allah boleh buat. Sebab bukannya pada sudut, kalau segi sains memang orang kata dah tua tak boleh dah nak hafal. Itu dari segi faham logik akal. Tapi kalau ketentuan Allah, Allah boleh buat apa saja. Ada seorang tu umur 80 dah, tua dah 80. Daripada kecil dia sampai 80, jahat tak terkira. Nama top 10 kat dia punya ibu pejabat polis dia lah, negara dia di India. Memang jahat sangat perangai. Tapi lepas umur 80 tu dia macam mana tak Allah bagi dia terbuka pintu hidayah, akhirnya dia ingin nak berubah. Dia carilah madrasah mana dia mengaji dengan tok guru tu. Umur 80 ni, 80. Mengaji. Umur kat 100 lebih. 100 berapa tak pastilah, tapi umur 100 lebih tu sikit dia jadi alim, sehingga orang angkat dia jadi mufti, tempat rujukan. Bila apa-apa tak faham orang tanya dia. Sampai akhir hayat dia kat hampir umur 120 dia meninggal. Nak ceritanya
walaupun banyak usia dia dengan kehidupan yang jauh daripada agama pada asalnya, tapi kalau Allah nak buat dia kembali pada agama, dia boleh dapat. Walaupun pada usia yang pada logik akalnya macam tak relevan. Sebab 80 dah. Ini kan pula kita baru usia baru 20, baru belasan tahun. Kan? Sebab tu kesungguhan. Kalau kita bersungguh kepada Allah, Allah lebih bersungguh lagi nak beri pada kita. Sebab kata Tok Guru, nak siapa yang berjalan pada Allah, Allah berlari pada dia. Maksud berlari tu bukan Allah lari lah, tapi maksudnya kalau kita nak pada Allah, Allah lebih lagi nak pada kita. Cuma kita tu macam mana kita nak tunjukkan kesungguhan kita tu kepada Allah, nakkan ilmu Allah dan sebagainya. Tu. Jadi tak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi ini faham betul mukhalafatuhu lil hawadis ni, Allah tak sama dengan makhluk. Maknanya kesimpulan yang kita ambil pada pagi ni, tak ada keserupaan langsung dari segi zat, sifat dan perbuatan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Dari segi kepahaman kita, dari segi namanya, artinya, maknanya, lawannya dan juga dalilnya. Pegang kemah-kemah. Dalil pun pendek je, laisa kamislihi syai', takkan tak erti lagi. Kan? Kemudian kita akan sambung insya-Allah jika diizinkan Allah pada malam ini selepas Isyak. Macam biasa, macam kita cakap dah, lepas mayang je kita jalan terus. Maknanya tak ada lepas Assalamualaikum jalan terus dah. Maknanya lepas habis wirid baca doa apa semua tu, selesai dah semayang sunat apa semua, kita naik atas ni, kita baca sifat yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Ni. Ada soalan? Dari dekat sini ada soalan? Mukhalafah. Soalan lain pun tak apa. Kalau masalah lah. Soalan ni anda nasihatkan. Kalau boleh, bukanlah wajib. Kalau boleh nak tanya soalan pada guru, tanya ni masa pengajian. Jangan selepas pengajian. Sebab masa pengajian, guru ni dia tengah mood ilmu, mood mengaji. Dia ada mood-mood juga macam telefon lah, dia ada mood silent, ada mood general lah apa semua tu kan. Jadi mood masa ni mood pengajian. Jadi dalam kepala dia ayat Quran, hadis apa semua. Jadi bila orang tanya soalan, dia senang dia buat keluar. Ini tok guru tengah nak pergi makan lembu lah apa semua, tengah nak tarik tali, nak pasang tiang. Time tu tanya. Tok guru tengah fikir tiang. Ibu tanya soalan agama. Bukan tak boleh, tapi adabnya tak cantik. Jadi begitu juga dalam apa juga keadaan. Bila nak tanya, seboleh-bolehnya tanya dalam pengajian. Bukan masa guru tu dah balik rumah ke, guru tu tengah makan ke, guru tu. Sebab guru pun manusia juga, bukan 24 jam nak jawab soalan. Dia pun ada benda nak buat lain juga. Apa? Assalamualaikum Ustaz, nak tanya sikit boleh. Macam mana pandangan Ustaz dengan golongan mengklaim diri mereka sebagai orang yang telah capai makrifatullah dan tidak mengamal syariat zahir? Okey, baik. Dia ilmu ni dia ada tingkatan. Macam kita naik tangga tadi, dia ada ikut tingkat dia. Naik 1, 2, 3. Tak payah kata ilmu agama, ilmu akademik pun macam tu juga. Bermula dengan sekolah tadika, kenal ABC dulu, kan? 1, 2, 3 dulu. Lepas tu baru naik sekolah rendah, baru main tambah tolak apa semua, kan? Baru main guli-guli, kan? Cikgu bawa guli tu, 1 guli campur 1 guli jadi berapa? Banyak guli. Memanglah banyak, orang tanya berapa. Nampak? Tu sekolah rendah, kan? Naik sekolah menengah tak main guli-guli dah. Main darat pula, punca kuasa apa semua. Naik universiti pula, lagi pula dalam-dalam di tangki ini ada berapa kapasiti, kalau air keluar berapa kelajuan dia ni. Habis kira macam-macam, kan? Kelajuan kereta lah apalah macam-macam. Dia kira. Jadi maknanya berperingkat. Jadi bayangkan kalau dalam ilmu akademik, seorang tu dia tadika tak masuk, sekolah rendah tak masuk, sekolah menengah tak masuk, dia masuk universiti terus nak ambil PhD. Saya nak ambil PhD. Master ada dah, master tak ada. Degree tak ada.
Dan sekolah menengah tak ada. Tadika pun tak ada. Semua tak ada. Lepas tu ambil PhD terus. Boleh ambil dekat Universiti Tanjung Rambutan. Maknanya gila. Sama tak? Orang mengaji ilmu agama tanpa melalui jalan bawah, tanpa melalui syariat, tanpa melalui kitab yang rendah-rendah daripada asas, terus nak main makam-makam tinggi, konon-konon makam makrifah dah, kenal Allah sangat dah. Padahal sifat 20 pun nak kelang kelibut tak faham apa. Lepas tu terus kata saya kenal Allah. Allah ada dalam. Itu orang kata gila. Mana? Tu. Tu yang kadang jadi orang panggil gila isim. Jadi mengaduk gitu. Jadi orang macam ni, itu dia lah tahap dia. Kan? Maknanya dia jahil, tapi dia mengaku dia cerdik. Sebenarnya tidak. Sebab tu kita jangan terpedaya dengan orang begini. Bukanlah setiap guru tu kita kena tanya sanad dia. Taklah sampai gitu. Awak nak mengajar ni sanad dia, sanad. Dulu mengaji kita apa? Takkan nak tanya gitu. Takkan masa cikgu masuk kelas kita, masa selama sekolah dulu cikgu masuk, kita tanya cikgu. Cikgu degree dapat berapa? Cikgu lulus tak SPM? Takkan tanya nak. Tapi maknanya bila kita mengaji tu, kita kena tengok juga orang tu macam mana latar belakang dia. Lepas tu kita nasihatkan majlis surau. Nak panggil ustaz-ustaz, tengoklah dulu latar belakang orang tu betul tak jenis mengaji macam mana. Sebab title ustaz ni sekarang ni terlampau murah lah. Maksud terlampau murah tu maksudnya senang sangat nak dapat ustaz. Zaman dulu ustaz payah. Ajar sekolah agama belum tentu orang panggil ustaz lagi. Zaman dulu. Ustaz ni kira hebat dah zaman dulu. Kalau orang panggil ustaz ni Allah hebat. Zaman lah ni ustaz tu mudah-mudah je. Kan? Alif Bata Iqra 1 ustaz lah. Jadi bermain-main gitu je. Pandai cakap sikit kat FB, buat keluar hadis sikit, ustaz Facebook dah dia. Kan? Mudah sangat. Padahal hadis tu dia copy paste je, dia pun tak baca. Simo dia bawah tu, simo. Jadi gitulah. Jadi maknanya tak terpakailah ilmu orang macam tu. Jadi biar ilmu tu dengan jalan syariat, dengan jalan bawah. Mula daripada bawah. Daripada satu-satu, daripada asas. Belajar biar dengan bertalaki, dengan guru, dan ada bimbingan. Sebab tak semua yang kita belajar ni kita akan faham semua. Betul. Walaupun kita dah berkhatam beberapa kitab pun, kadang-kadang satu-satu persoalan tu kita akan keliru. Sebab tu kita akan ada murabbi dan pegang murabbi kita. Selagi mana dia ada, selagi mana dia hidup. Sebab bila kita ada masalah, kekeliruan, terus kita dapatkan dia, kita tanya dia. Macam contoh tok guru kita. Walaupun mungkin kita sudah berilmu, kita boleh mengajar dah, mengaji dan sebagainya, tapi jangan lepas tok guru kita. Sebab kita akan jumpa satu-satu masalah, nanti kita akan keliru. Ni macam mana? Situ kita rujuk tok guru kita. Tanya, minta bimbingan dia dan sebagainya. Ada begitu, tak boleh lepas. Kalau ilmu akademik ni, habis kita mengaji sekolah tu, kita tinggal lah. Guru besar pun kita tinggal. Cikgu-cikgu dalam tu kita tinggal. Tapi mengaji ilmu agama, guru kita sampai ke mati, kita pegang. Kan? Selagi dia betul lah. Jangan tak betul pun ikut juga. Selagi dia betul. Bila dia dah tak ada, kata ni kalam Baba Ismail Sepanjang. Waktu tu Ustaz Zaidrus ziarah dia di Patani. Jadi Baba Sepanjang tanya ustaz, guru-guru kita ni ramai dah tak ada. Guru-guru baba lah. Baba Sepanjang pun dah usia lanjut dah. Jadi guru dia ramai dah tak ada. Jadi siapa guru kita? Dia tanya. Kan? Kemudian ditunjuk kat Ustaz Azhar kitab. Ditunjuk kitab tasawuf masa tu. Kitab apa saya tak pasti. Tapi tunjuk kitab tasawuf. Dia kata inilah guru kita untuk kita pegang dia betul-betul. Sebab tu kalau kita perasan, tok-tok guru pondok lagi naik usia, lagi orang cakap apa, lagi dia tak lepas kitab. Lagi dia nak ngajar. Dia mengajar tu macam Tok Guru Siddiq Nur. Dia mengajar kitab-kitab tu bukan semata-mata untuk kita, tapi untuk diri dia. Supaya dia sentiasa dalam jalan yang betul. Dia tak konang. Sebab tu kita kena mengaji biar ada kitab. Supaya apa yang kita mengaji tu ikut jalan. Macam orang yang nak musafir, nak berjalan, biar ada GPS supaya apa yang dia jalan tu tak terpeson, tak tersalah arah. Kalau dah memang terror sungguh tak apa,
Nak memang kampung dia dah contoh. Kan, tak payah ke GPS lah. Jalanlah. Nak macam tu juga. Kalau orang yang dah arif billah, orang yang dah memang makam dia makam wali sungguh, dah duduk dalam ilmu, medan ilmu ni, kan? Dia memang dalam kepala dia. Kitab tu dalam kepala dah. Tu tak apa. Kan? Tak apalah dia. Macam kita ni, kan? Tak payah kata kitab dalam kepala, kat tangan pun tak ada. Tak lagilah kena pegang sungguh. Kan? Dia begitu. Jadi begitulah dalam tuntutan ilmu, biarlah berperingkat. Tak apa, mulai daripada bawah pun tak apa. Yang penting kita mengaji. Kita bukan nak gah dengan kealiman. Apa guna alim kalau alamat neraka, kan? Jadi bukan alim tu menjadi keseronokan, tapi yang kita nak capai redha Allah. Biarlah kita mengaji kitab rendah. Kata benda Datuk Sibian ni orang pun gelak. Datuk Sibian, kami Durun Nafis ni. Nampak? Tak apa, walaupun Datuk Sibian ke kitab rendah dan sebagainya kita asas. Tapi apa yang kita belajar, kita amal, kita buat bagi elok, Allah sayang, Allah redha, alamat syurga. Daripada ilmunya banyak tapi melanggar hukum Allah dan sebagainya, membelakangkan agama Allah dan sebagainya, walaupun tahap PhD, ada title doktor dan sebagainya, tapi mendiamkan kemungkaran dan sebagainya, alamatnya akan dipersoal oleh Allah Ta'ala. Takut-takut tersalah arah, bukan ke syurga, kan? Jadi yang tu. Jadi bukan kebanggaan itu dari sudut kealimanmu. Kebanggaan itu ada pada Tuhanmu. Kalau Allah meredaimu, itulah kebanggaan buat dirimu. Tapi kalau Allah tidak meredaimu, maka itulah kehinaan buat dirimu. Tak kira siapa-siapa pun, baik guru ataupun anak murid. Tak kira siapa-siapa pun. Jadi sekadar tu pada pagi ni, insya-Allah kita bertemu pula nanti di malam lah, selepas isyak, insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa amalana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ini sambung lagi. Sambung lagi.